Video ini kita akan bincangkan topik stop loss. Topik ini adalah topik yang paling penting dalam analisis saham. Stop loss adalah risk. Stop loss adalah risiko. Sebelum kita beli saham, kita perlu kira risiko terlebih dahulu, dan ini adalah wajib. Pengurusan risiko ini yang akan tentukan berapa lama kita boleh bertahan dalam pasaran saham, dan kegagalan untuk uruskan risiko adalah antara punca 95% pelabur gagal sebab tak urus risk dengan baik. Harga saham yang jatuh dan BO garis support akan terus jatuh dan mencari support yang seterusnya. Tujuan kita nak letak ataupun kita nak apply cut loss ini adalah untuk mengurangkan risk, seterusnya mengurangkan kerugian yang bakal kita tanggung. Lebih baik kita rugi RM100 daripada rugi RM500. So kita boleh cut loss dulu. Nanti bila harga terus turun ke bawah dan muncul signal di support, kita boleh beli semula saham tersebut. So kita boleh tunggu candle close, atau kita boleh jual terus jika market dalam keadaan negatif, dan kita boleh jual separuh terlebih dahulu ataupun kita boleh jual semua, bergantung kepada trading plan yang akan kita buat nanti. Di mana kita nak letak stop loss? Stop loss ini kita tak boleh suka-suka letak, ada tempatnya yang tersendiri. Biasanya kita akan letak 1 bit di bawah level HL ataupun di bawah titik terendah candlestick CRS, ataupun 1 bit di bawah garis support. Yang kedua, kita boleh letak di next support atau di garis HL ataupun garis LL, 1 bit di bawah garis HL atau LL yang sebelumnya. Sebelum beli saham, kena tanya diri berapa sanggup rugi. Inilah risk. Kalau modal RM10,000, berapa nilai maksimum yang sanggup kita hilang? Ingat, saham kena guna either fund. So, berapa nilai maksimum yang sanggup kita hilang, itulah yang dipanggil sebagai risk. Kita boleh ukur risk dalam dua cara. Yang pertama dalam bentuk peratus, contohnya 7%, 10%, 15%. Yang kedua dalam bentuk berapa yang sanggup hilang. So, contohnya kita beli saham Maybank dengan nilai beberapa ribu, dan kita hanya sanggup rugi RM500 jika harga saham turun. So nanti ada pengiraannya, saya akan tunjuk berapa risk yang ideal untuk kita letak. Ia bergantung kepada trading mode yang kita buat. So untuk swing trader, nilai yang ideal bagi saya adalah di bawah 7%. Untuk long term investor, nilai yang ideal adalah 20 hingga 30%, dan pastikan ia adalah either fund. Saya akan tunjukkan contoh. Okay, saya menggunakan CRS Hammer sebagai contoh dekat sini. Okay. CRS ini berada di kawasan support dan di kawasan HL. So harga close adalah sebagai contoh saya letak kat sini berharga RM1. Kemudian titik terbawah harga adalah 91 sen, dan cut loss saya letak 1 bit di bawah level support yang saya tandakan garis berwarna merah. So cut loss saya letak 1 bit di bawah garis support, iaitu pada harga 90 sen. Jadi kita perlu ukur daripada nilai entry, daripada harga entry, kita perlu ukur ke level cut loss. So entry adalah RM1, manakala level cut loss adalah 90 sen.
So beza 10 sen inilah yang kita panggil sebagai risk, atau kita letak dalam bentuk persen adalah 10%. Okay, contoh, jika modal kita adalah 10,000 dan cut loss adalah 10%, kita akan hilang sebanyak RM1,000 jika harga saham turun ke bawah. Contoh kedua, kita hanya sanggup hilang RM200 saja untuk saham yang kita beli ni. Jadi, kita perlu kira 10% daripada X sama dengan RM200. So, X adalah modal. Jadi, setelah buat pengiraan, X adalah RM2,000. So, cara pengiraan ini kita dah belajar masa sekolah dulu. Anda cuba ingat kembali. Kalau tak boleh kira juga, boleh hubungi saya, nanti saya ajar. Jadi, untuk risk sebanyak RM200, ini untuk contoh kedua. Untuk risk sebanyak RM200 dengan risk dalam bentuk persen sebanyak 10%, kita hanya boleh beli saham dengan harga RM2,000 sahaja. So, ada perbezaan. Jika kita letak macam contoh satu, kita beli saham berdasarkan ringgit. So, risk yang bakal kita tanggung adalah 10%, dan kita beli saham dengan jumlah RM10,000, maka risk yang kita tanggung adalah RM1,000. Untuk contoh kedua, kita letakkan risk siap-siap, kita letakkan risk terlebih dahulu, dan kita matchkan dengan peratus risk yang ada, supaya kita boleh beli saham dengan menggunakan nilai risk sebanyak RM200. Okay, saya harap anda faham apa yang saya explain ini. Kalau tak faham, anda boleh tanya di bahagian komen, ataupun anda boleh hubungi saya balik. Nanti saya akan explain lebih detail. Okay, ini adalah contoh kedua. Okay, contoh pertama tadi adalah kita letak cut loss betul-betul di bawah CRS ataupun di bawah HL ataupun di bawah garis support. Ini contoh yang kedua, bila kita nak letak risk di next support ataupun next ataupun previous HL ataupun LL. Ini adalah HL terkini. So, previous HL adalah titik terbawah yang sebelumnya. So, harga entry adalah pada harga close CRS bullish engulfing. So, harga close-nya di sini. Dan support yang pertama ataupun cut loss yang pertama betul-betul di bawah CRS bullish engulfing. Manakala next support adalah di bawah previous HL. So, kita boleh tarik, kita boleh kira jumlah stop loss, okay, daripada harga entry sehingga ke next support berapa persen, dan risk kiraannya adalah seperti yang saya tunjukkan dalam gambar sebelum ini, dan stop loss kita letak 1 bit di bawah support. Saya akan tunjukkan beberapa lagi contoh melalui chart. Okay, saya menggunakan saham BSL. Okay. So, CRS yang terlibat adalah CRS bullish engulfing. Okay. So, di sini adalah kawasan untuk kita entry. Yang kita entry pada harga close, dan kita letak level support betul-betul di bawah garis HL, dan stop loss 1 bit di bawah garis HL. Cara untuk ukur, okay, anda pergi ke bahagian kiri chart, kemudian anda cari price range. So, anda klik. Selepas itu, anda perlu letakkan cursor ataupun anak panah di
kawasan entry di level entry dan anda tarik ke bawah, double klik dan tarik ke bawah sehingga ke level stop loss. Okey. So, jadi kat sini risk yang anda akan tanggung, yang kita akan tanggung bila entry pada harga semasa adalah 6.38%. Okey. So untuk contoh yang kedua, jika kita nak letak cut loss di next support, sama juga. So tarik daripada harga entry sehingga ke level stop loss di next support. So risk yang akan kita tanggung adalah 20% lebih kurang. So untuk next support ini sesuai untuk long term investor, manakala jika kita letak dekat di bawah CRS yang sedia ada, lebih sesuai untuk swing trader. So bagaimana kalau kita guna chart Nexus? Okay. So di bahagian drawing tools, anda cari ruler for gain, loss or change. So anda klik, kemudian anda boleh tarik daripada harga entry ke level stop loss. Okay, so percentage-nya akan keluar kat sini. Sama juga kalau anda nak kira untuk level yang seterusnya, so kita boleh tarik juga. Jadi saya harap anda faham. Nanti kita akan masuk bab trading plan untuk kita plan macam mana kita nak kira risk. Seterusnya kita nak kira target profit dan juga berapa jumlah saham yang boleh kita beli berdasarkan risk. So kalau ada apa-apa soalan, anda boleh tanya di bahagian komen. So anda boleh buat latihan dan post latihan anda tu dekat bahagian komen ataupun di dalam grup Telegram. So setakat ini sekian, terima kasih.